Seorang suami itu mesti menjadi pelindung kepada keluarga dan isterinya. Bak kata orang, siapa tak sayang bini woi, tapi sakit untuk menerima hakikat jika sang suamilah sebenarnya perancang utama dalam pembunuhan isterinya. Ikuti kisah ini. Pada 5 Julai 2018, sekitar pukul 12 tengah hari, pihak polis menerima satu laporan daripada seorang lelaki yang melaporkan terjumpa satu bagasi yang mengandungi mayat. Bertindak atas laporan itu, pihak polis bergegas ke lokasi kejadian di tebing Sungai Gombak di Jalan Ipoh, Kuala Lumpur dan menemui dua bagasi berasingan berhampiran tebing sungai. Menurut laporan yang dikeluarkan, laporan bermula apabila seorang lelaki yang sedang menyiram pokok terlihat kaki terkeluar dari sebuah bagasi. Pemeriksaan pihak polis menemui sebuah lagi bagasi terletak kira-kira 100 meter dari lokasi bagasi pertama yang ditemui lelaki berkenaan. Pihak polis turut menemui satu lagi bagasi di tebing sungai berkenaan, namun bagasi ketiga itu hanya mengandungi pakaian. Mayat itu dibalut dengan 3 lapisan, iaitu lapisan pertama dibalut dengan plastik hitam, kemudian cadar dan plastik berwarna hitam. Pemeriksaan terhadap kedua-dua bagasi berkenaan menemui mayat yang belum dikenal pasti identitinya. Apa yang lebih menakutkan, di dalam bagasi itu didapati adalah mayat seorang wanita dalam keadaan dikerat beberapa bahagian. Pemeriksaan terhadap bagasi pertama menemui bahagian kaki, tangan dan kepala, manakala bagasi kedua pula mengandungi bahagian badan mangsa. Timbalan Ketua Polis Daerah Dang Wangi Superintenden Rudi Abdullah berkata, pihaknya sudah mengambil keterangan daripada dua lelaki dan seorang wanita dipercayai gelandangan berusia 20-an hingga 30-an bagi membantu siasatan. Mayat dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk bedah siasat. Sehari selepas mayat itu dijumpai, polis mengesahkan mayat tersebut dikerat dengan 6 bahagian. Selain itu, hasil bedah siasat mendapati mayat wanita berkenaan tiada parut suntikan imunisasi BCG. Kematian mangsa disebabkan kelaran di leher dan kepalanya telah dipenggal. Selain itu, kulit tapak tangan dan jari mangsa diambil untuk dianalisis bagi mengenal pasti identiti mangsa. Mangsa dipercayai sudah mati melebihi 24 jam hingga 60 jam daripada waktu bedah siasat dilakukan. Polis juga sedang meneliti rakaman kamera litar tertutup CCTV bagi mengenal pasti suspek. Di samping itu, polis percaya mangsa dibunuh di tempat lain sebelum dibuang ke sungai berkenaan. Berdasarkan rakaman CCTV di lokasi berhampiran, ada seorang individu menarik beg berkenaan sebelum dibuang di lokasi kejadian. Mangsa dipercayai berusia lingkungan 30 ke 40 tahun, dipercayai beragama Islam dan bukan warga Malaysia, dan mayat memakai loket kalimah Allah. Pihak Polis Daerah Dang Wangi juga sudah membuat perbandingan rekod Jabatan Pendaftaran Negara JPN dan mendapati cap jari mangsa tidak mempunyai sebarang rekod menunjukkan dia adalah warga tempatan. Selain itu, rekod cap jari yang sama juga tidak mengesan mangsa mempunyai sebarang rekod jenayah berdasarkan sistem rekod jenayah pusat. Pada 17 Julai 2018, setelah 12 hari mayat ditemui, akhirnya polis mengesahkan mayat itu adalah seorang warga Bangladesh. Mangsa berusia 29 tahun dan polis memburu suami wanita itu, dikenali sebagai Muhammad Syahzada Saju 37 tahun. Menurut risikan, lelaki terbabit pernah bekerja di kedai makan di ibu negara. Bagi memburu lelaki berkenaan, polis mengedar gambar lelaki itu dan meminta orang ramai tampil menyalurkan maklumat mengenai lelaki terbabit. Difahamkan lelaki itu dan mangsa menyewa di bilik di tingkat 4 rumah kedai di Jalan Segambut, Kuala Lumpur. Mereka dikatakan sering bergaduh ketika menyewa di bilik berkenaan. Sumber memaklumkan lelaki itu dan mangsa sudah berkahwin di Bangladesh dan mempunyai anak. Namun begitu, pada 24 Julai 2018, suspek lelaki berkenaan berjaya ditahan di Pengerang, Johor kira-kira jam 2 pagi selepas melarikan diri ke sana bersama anaknya yang masih kecil. Sejurus itu, suspek direman 7 hari bagi membantu siasatan. Suspek direman sehingga 1 Ogos dan polis akan menggunakan kesempatan ini untuk menyiasat kes ini. Pada 7 Ogos 2018, suspek dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas pertuduhan membunuh isterinya. Muhammad Syahzada Saju 37 tahun didakwa membunuh Sajidah Ibubul 30 tahun. Bagaimanapun,
Tiada pengakuan direkodkan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Siti Raziah Kamaruddin. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu di bilik tidak bernombor 98C Jalan Sultan Azlan Shah pada 4.5 pagi 3 Julai 2018 sehingga 3.16 pagi 5 Julai 2018. Bagi pertuduhan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Pendakwaan dijalankan oleh Timbalan Pendakwa Raya Kilvazuchi, manakala tertuduh diwakili Peguam Lionel Alsem Gomez. Di dalam perbicaraan, kakak mangsa Khadijah Parvin Upama berkata, suspek sering menyeksa adiknya hanya kerana mas kahwin. Malah, mangsa pernah memfailkan kes berhubung perkara ini di Balai Polis Shah Ali di Dhaka, Bangladesh. Suspek kemudian membawa mangsa dan anak perempuannya Mugdo berusia 7 tahun ke Malaysia pada 3 Disember 2016 dengan alasan bahawa dia boleh mendapatkan pendidikan tinggi di sini. Tetapi kakak mangsa percaya yang suspek terus menyeksa adiknya. Pada 6 Oktober 2023, Mahkamah Rayuan mengekalkan hukuman penjara 20 tahun ke atas suspek. Rayuan Muhammad Shahzada Saju untuk mengurangkan hukuman ditolak oleh panel 3 hakim, terdiri daripada Datuk Veza Alamaidin Mira, Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim dan Datuk SM Kamuti Supiah. Dalam menyampaikan keputusan mahkamah, Hakim Veza berkata, hukuman penjara 20 tahun itu adalah tidak keterlaluan berdasarkan kes itu yang pembunuhannya dilakukan dengan cara yang mengerikan. Terdapat elemen kepentingan awam dalam kes itu kerana Muhammad Shahzada sebagai suami mangsa perlu menjaganya, tetapi sebaliknya dia mengambil nyawanya. Hakim juga berkata, Mahkamah Tinggi tidak melakukan kesilapan dalam mengenakan hukuman penjara 20 tahun dan Mahkamah Rayuan tidak mahu mengganggu hukuman itu. Untuk pengetahuan, pada 26 Mei 2022, Mahkamah Tinggi mengurangkan pertuduhan Muhammad Shahzada daripada pertuduhan membunuh kepada pertuduhan menyebabkan kematian. Di akhir kes pendakwaan, dia mengaku salah atas pertuduhan itu dan dipenjara 20 tahun. Dia bagaimanapun merayu di Mahkamah Rayuan untuk mengurangkan tempoh hukuman. Peguam VJS Varan yang dibantu oleh Peguam M. Mera memohon mahkamah mengurangkan hukuman penjara bagi membolehkan anak guamnya pulang ke negara asal untuk menjaga ibunya. Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Fuad Abdul Aziz berkata, hukuman penjara yang dikenakan ke atas suspek tidak keterlaluan dan mahkamah tiada masalah untuk mengekalkan hukuman penjara 20 tahun tersebut. Sejauh mana boleh menyimpan rahsia? Akhirnya pasti terbongkar jua. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya kedebuk ke tanah jua. Pastikan suami anda masih waras, dekatkanlah diri dengan agama. InsyaAllah hidup akan lebih harmoni. Semoga Allah mengampuni dosa Allahyarham dan menempatkannya dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Ada idea? Komen sikit. Sekian, terima kasih.